saya dalam bilik gerakan di Pantai Merdeka. Saya kata, Datuk, macam mana sekarang Datuk dah jadi 46, bergabung dengan PAS. Bila Datuk nak turun ke Memali, minta maaf kepada orang Memali di atas perbuatan Datuk yang menjadi timbalan menteri pada ketika itu. Dia kata, atuk program aku nak turun. Selepas itu dia dihujani dengan berbagai tomahan, dengan tuduhan radhi menjilat lidahnya kembali, dan akhirnya dia tak pergi. Tetapi sebelum dia menjadi pemimpin Semangat 46, dia mengeluarkan satu kenyataan, iaitulah dia kata, dalam pada itu katanya, desakan-desakan supaya polis dan Kementerian Dalam Negeri mengambil tindakan menyekat kegiatan PAS yang ekstremis juga disuarakan di Perhimpunan Agung UMNO pada bulan September 85 oleh dua orang wakil negeri Kedah, Encik Yusof Rahman, Ketua Muda Kedah, dan Haji Abdul Manaf Ahmad. Ini menunjukkan peristiwa Memali ini atas kehendak UMNO, keputusan Perhimpunan Agung UMNO yang diadakan di Kuala Lumpur. UMNO dan Barisan Nasional mesti bertanggungjawab dalam peristiwa itu. Semasa saya ditahan ISA kali yang kedua, saya kena dalam peristiwa Mali ini 85, 86 bebas, 87 kena pula sekali dengan Mat Sabu. 87 saya 3 tuduhannya, tapi bebas akhlak sekali pada orang lain. Bukan pasal apa, pasal masa tak. 3 tuduhan yang dikenakan kepada saya semuanya memabitkan muasasah. Dan 2 tuduhan lebih kurang berbunyi, kamu Yusof Husin semasa berceramah di kampung Sama Gagah Pulau Pinang sekian hari bulan bersama dengan Datuk Fazil, Ustaz Fazil Noor, tak Datuk masa itu, dan Mahfuz Omar, kamu telah menyeru orang ramai supaya mengikut jejak Memali untuk mempertahankan tanah muasasah Darul Ulum. Kalau di Memali kita semua sanggup mati untuk mempertahankan seorang tok guru daripada dizalimi oleh Barisan Nasional, insya-Allah di muasasah kita sanggup mempertahankan tanah kita daripada dirampas oleh UMNO dan Barisan Nasional. Maknanya polis tak suka peristiwa Memali ini diucapkan, diucapkan dalam majlis ceramah-ceramah. Begitu juga tuduhan kedua saya dalam majlis yang lain dengan tajuk yang sama, di mana cuba menghidupkan peristiwa Memali, lalu dibuat satu tuduhan yang menyebabkan saya ditahan kali kedua selama 2 tahun. Polis tak sedarkah RTM sedang menyiarkan fitnah yang cukup dahsyat, yang cukup besar tiap-tiap malam? Warta berita Melayu, warta berita Hindu, warta berita Cina, warta berita Inggeris. Kalau dia ada saluran Siam, warta berita Siam, dengan pembohongan yang amat dahsyat. Dan satu perkara yang ingin saya tegaskan sangat-sangat pada malam ini ialah PAS Negeri Kedah khusus, selepas peristiwa Memali ini telah mengambil seorang peguam, iaitu Almeida daripada Ipoh, di mana Almeida ini pernah menjadi ketua polis Pulau Pinang, mewakili lebih kurang 161 orang tahanan, tolak 14 yang mati dan sebagainya, untuk menyaman kerajaan Malaysia dan juga Musa Hitam kerana menahan orang Memali. Tetapi duka cita, dalam proses Mahkamah Almeida ini telah meninggal dunia 2 tahun selepas itu. Dan disambung sekarang ini dengan PAS Negeri Kedah menyambungkan khidmat ini melalui peguam Muhyiddin Kadir, di mana Muhyiddin Kadir bersama dengan Bendahari PAS Kedah, Peguam Haji Talan Rasul, telah mengambil kes ini. Iaitulah kes Mahkamah Guaman Sibil nombor 21-26-1988 yang didaftarkan di Mahkamah Tinggi Alustar pada tahun 1998, di mana 14 orang balu syuhada
telah menyaman kerajaan Malaysia dan Musa Hitam. Kerana Musa Hitam ketika itu ialah Menteri Dalam Negeri, kerana membunuh suami mereka. Surat beranak Ustaz Ibrahim Libya, pendaftaran nombor 312758. Jangan 3 ekor pula. Daftar nombor A742539, Jabatan Pendaftaran Al-Usta. Nama penuh si mati Ibrahim bin Mahmud, kad kenalan sekian. Tarikh dan waktu mati 19 November 85, 1 tengah hari. Pukul 1 tengah hari mati. Makna masa kejadian isteri dia atas ribuan tiga, masa tu tak mati lagi. Pekerjaan guru agama. Tempat mati Kampung Memali, Mukim Siung, Baling, Kedah. Sebab kematian, ini yang sedap, ditembak oleh anggota polis dalam peristiwa Memali. RTM patut siap surat mati ni. InsyaAllah Harakah akan siap. Tertera di dalam surat mati bahawa Ustaz Ibrahim Libya dan 14 orang yang lain mati kerana ditembak oleh anggota polis, kerana nak melaksanakan arahan UMNO dan Barisan Nasional untuk menangkap beliau di bawah ISA. Satu lagi yang patut kita tahu, bahawa kes ini sekarang dalam mahkamah. Sudah mula didengar kes ini sejak tahun 88, dan tiap-tiap kali pembicaraan dimulakan, kes ini akan ditangguhkan. Termasuklah ada surat-surat penangguhan yang diminta oleh Peguam Negara kepada Hakim Mahkamah Tinggi supaya kes ini ditangguhkan dengan alasan yang berbagai-bagai yang tidak munasabah langsung. Sepatutnya apabila kes ini dalam mahkamah, RTM tak boleh tayang. Sepatutnya polis yang tidak mahu peristiwa ini diungkit dan dibangkitkan, larang RTM menyiarkan peristiwa yang serupa ini. Kami di Memali sesungguhnya apabila peristiwa ini diulang tayang, mengingatkan bagaimana kezaliman UMNO dan Barisan Nasional, termasuk pasukan polis yang menjadi orang suruhan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Pernah berlaku, saya sendiri didatangi oleh bekas pegawai polis yang meletak jawatan, yang katanya dia tidak lagi boleh meneruskan kerja kerana fikirannya terganggu, mengingatkan perlibatannya dalam peristiwa Memali. Dia tak boleh tidur malam, katanya seolah-olah ada suara yang membisikkan bahawa kamu bersalah kerana terlibat dengan peristiwa Memali, melakukan kezaliman yang dilakukan ke atas Memali. Akhirnya pegawai polis ini meletak jawatan. Dia pergi jumpa saya dan beberapa orang kawan. Dia bawa sebilah pisau katanya yang diambil dalam peristiwa Memali. Dia mengeluarkan tengkuk dia kepada saya. Saya menyerahkan diri kepada Pak Cub. Nak buat apa kat saya, buatlah. Saya minta ampun dan minta maaf banyak-banyak. Saya kata saya seorang boleh ampun awak, tapi yang ramai lagi bagaimana? Saya kata kalau awak bersetuju kita buat majlis ceramah secara terbuka, awak berucap bahawa awak terlibat melakukan kezaliman dalam peristiwa Mali. Dia kata kalau saya buat macam tu, saya akan ditangkap dan saya akan diambil tindakan. Takut juga dia. Bukan saja saya, sahabat-sahabat lain sebahagian daripada Balu didatangi oleh pegawai polis nak minta maaf. InsyaAllah kita berjumpa di hadapan Qadi Rabbul Jalil.